I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys who walk. Selamat pagi, cakap Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, Salam. sebelum mulakan, izinkan saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya Syuhada Balqis binti Abdul Karim daripada pelajar Universiti Selangor. Seterusnya, saya ingin mengetahui serba sedikit tentang latar belakang cikgu. Boleh. Nama saya Maizatul Majidah binti Parnian, umur 33 tahun. Saya dulu belajar diploma kejururawatan, tapi masuk kemas kena kursus untuk sijil peringkat awal kanak-kanak di pusat latihan di Kepala Batas. Saya masuk 2013, sekarang dah 2023 dah. Perkhidmatan saya dah 10 tahun lah di dalam kemas. Okey, itu je. Soalan yang pertama yang akan saya menanyakan berkaitan perkembangan kreativiti dan estetika merujuk buku bermata ialah Sekejap. Langkah terbaik untuk menggalakkan perkembangan kreativiti dalam aktiviti seharian kanak-kanak. Untuk memupuk, maksudnya harian sebagai kita dengan kanak-kanak lah untuk memupuk semangat kreativiti mereka. Pada rutinnya, kalau pagi tu kita akan daripada segi kreativiti nyanyian, kita akan buat rutin nyanyian lagu negara aku, bangsa Johor, Tabika Kita. Tu daripada segi kreativiti lah nyanyian. Dekat situ kita boleh tengok kanak-kanak yang kreatif, yang boleh ceria dengan peka pada muzik. Okey, untuk kreativiti pula, nanti dalam kelas kita ada jadual untuk main bebas ataupun ada slot untuk kita main berkumpulan. Nanti ada subjek dia lah, tapi cikgu cakap umum je lah jadi kat situ kita boleh bagi dia Lego macam yang besar-besar, kreativiti yang besar. Kita nak tengok tahap kreativiti dia tu macam mana. Setiap hari kita ada main bebas. Dekat main bebas tu cikgu main peranan untuk kita tumpu perhatian lebih pada tahap kreativiti anak-anak. Macam itulah. Okay, seterusnya, apakah jenis aktiviti yang boleh dilakukan bagi meningkatkan seni lukisan dan kraf anak-anak? Okey, pada pengalaman cikgu, kanak-kanak ni apa-apa pun jari jemari ni lokomotor halus kan. Permulaan tu kita perlu lembutkan dia punya jari dulu. Apa-apa pun jika jari dia tu tak membentuk dan tak boleh nak menjadi lebih kreatif, cikgu apa-apa balik semula pada aktiviti pada tumpuan tangan. Contohnya bermain do. Lepas tu mengoyak. Menggumpal. Lepas tu menggumpal, mengoyak. Okey, lepas tu kita boleh buat aktiviti membaling. Semua tu bertumpu pada tangan dulu. Maksudnya lokomotor halus kan. Jadi bermain pasir, yang halus-halus bagi deria rasa. Nanti kita buat aktiviti macam board ada deria halus, permukaan kasar, permukaan halus yang pada cikgu tu. Lepas tu menggumpal, mengoyak, menampal. Permulaannya macam tu lah untuk kita merangsang kanak-kanak berminat. Motifnya kita nak melembutkan motor halus dia. Tu poin dia. Okay. Seterusnya, bagaimanakah cikgu boleh merangsang perkembangan kreativiti dan estetika pada kanak-kanak berusia 5 tahun di dalam dan di luar kelas?
Okey, kalau dalam kelas tu macam tadilah cikgu cakap kreativiti. Contoh dalam kelas tu kita nak mulakan belajar. Sebelum mula belajar, biasa cikgu akan buat aktiviti menyanyi untuk pergerakan badan dan dia bersemangat. Untuk pergerakan jari pula, biasa cikgu akan buat macam selingan. Kita buat macam apa tu yang tadi tu, aktiviti doh sekejap, main Lego. Dia nak ada senaman pagi tu, nak tangan tu nak kena kita latih dia. Biar dia apa, biar dia orang kata uh, sama macam ni, macam hari-hari tu rutin dia. Dia nak tangan dia tu setiap pagi mesti kena buat latihan dulu. Baru kita mulakan belajar. Macam tu. Kalau kat luar kita boleh main apa? Pasir dan air. Macam kita dulu pergi pantai tu kan. Kalau sudut tu dulu wajib. Tapi sekarang kita dah upgrade kan. Jadi kita boleh main kat luar dengan kanak-kanak. Motor halus dan motor kasar tu kita gabung. Contoh bermain berpaling bola. Lepas tu main apa lagi? Kita boleh yang kita nampak budak tu menggunakan tangan, menggunakan pergerakan, boleh sekali jalan. Maksud kita buat sukan yang memerlukan ketangkasan tangan dia. Macam tu. Contoh main bola, lepas tu kita boleh apa? Suruh dia main sudut pasir tu, kita buat jadikan tangan dia tu rasa pada sensitif pada permukaan yang kasar, permukaan air tu kan. Tapi kalau kat luar tu lebih kepada alam lah, yang neutral lah. Yang boleh buat pergerakan. Kalau daun-daun tu boleh kita buat aktiviti pungut sampah kan. Kan tangan dia mengutip dan membuang. Macam tu. Dia ada pergerakan kat situ. Okay. Okay, seterusnya, bagaimanakah kanak-kanak merespon terhadap bunyi seperti nyanyian dan muzik? Okay, ni lebih kepada deria lah. Ya, bunyi. Okay, lebih pada deria. Kalau muzik, dan bunyi kalau kita buka muzik, kat situ kita boleh kesan deria pendengaran dan dia punya minda. Ada setengah budak bila dengar muzik je terus terhibur kan. Dia macam buat pergerakan. Jika dia dengar, dia akan bergerak. Jika dia ada masalah pendengaran, dia tak boleh bergerak dan dia emosi dia tak normal lah, macam macam ya ke gitu. Macam tak happy lah kalau kita normal kan. Okey, kita nak kesan dia daripada pendengaran. Bila dia dengar, dia akan respon badan dia. Kat situ cikgu boleh inilah meneliti sama-sama kanak-kanak. Kita boleh tarik minat dia kan. Kita buka video sama-sama. Tapi cikgu kena merangsang lah. Cikgu jangan buka je tengok je. Memang tak lah. Sama-sama. Kita pun buat aktiviti yang sama. Macam tu. Okay, soalan yang terakhir. Apakah cabaran yang boleh dihadapi oleh kanak-kanak umur 1 hingga 2 tahun dalam penggunaan alat tulis? 1 hingga 2 tahun tu memang banyak cabaran tu. Sebab tangan dia belum boleh lagi kan. Pada saya kalau cabarannya memang banyak. Cuma kita kena latih semula dan tarik minat. Pertama kita kena bagi gambaran yang menarik pada dia. Macam 1 hingga 2 tahun tu kan dia belum boleh pegang tangan kan. Yelah macam nak pegang pensel tu pun tak boleh kan. Pada saya kita mulakan dengan kreativiti yang menarik minat. Contoh, kita letak buat tekapan kan, tekapan tangan, tekapan tapak kaki menggunakan jari tangan. Contoh waktu merdeka, kalau umur yang macam tu kita kena buat aktiviti, contoh buat capan jalur gemilang. Macam tu lah kita menggunakan tapak tangan dia untuk buat barisan tu. Lepas tu untuk menarik minat lagi, kita boleh gunakan alam sekitar. Contoh daun-daun kering tu kita tampal pada kertas tu, suruh jadikan bunga ataupun bentuk. Dia memerlukan step yang ni lah, banyak lah. Mula dari buat garisan dulu. Contoh ambil colour, kita buat garisan. Okey, yang kedua membuat bentuk menggunakan objek. Contoh kita ambil
bawang taklah, kentang lah. Kentang tu kita bulatkan dia kan, belah dua kan. Kentang kan bulat, belah dua akan jadi ni kan bentuk kan. So kita ajar dia tekap-tekap. Kat situ 1 hingga 2 tahun dia masih memerlukan perhatian yang macam buat dia tak terkongkong macam tu. Kalau dah 5 dan 6 kita dah boleh arahkan membentuk dengan betul, melukis dengan mengikut kreativiti. Gitulah kita perlukan aktiviti yang menyeronokkan mereka dulu. Jangan bagi tekanan yang stres. Macam tu. Next. Saja soalan. Tu je. Okey. Terima kasih luangkan masa. Sama. Yang penting kalau untuk kreativiti ni kita bertumpu pada motor halus dulu tangan dia tu. Dari tangan tu kita boleh membuat idea yang lebih banyak untuk merangsang keseronokan dunia kanak-kanak tu. Macam tu tau. Terima kasih Cikgu Mai. Sama. Bye. Baik kan? Muas sikit. Muas. A few moments later. Assalamualaikum. Nama saya Nur Akila Naziha binti Mak Said. Saya pelajar dari UNISEL, Universiti Selangor, mengambil kos pendidikan awal kanak-kanak. Boleh cikgu memperkenalkan diri cikgu? Sem ke berapa? Sem kedua. Hai, Assalamualaikum. Saya Cik Gita. Okey. Apa lagi yang tak tahu? Dah 20, lebih daripada 20 tahun lah dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Saya merupakan guru bahasa Permata. Boleh saya mulakan persoalan? Boleh. Soalan pertama. Bolehkah cikgu memberitahu saya adakah kanak-kanak boleh mencapai cabaran aktiviti yang cikgu berikan? Of course boleh, dengan kebolehan yang mereka ada. Soalan kedua. Adakah kanak-kanak tertarik dalam merangka atau mencipta objek dengan bahan-bahan seperti kertas, tanah liat atau blok pembinaan? Ya, mereka sangat suka. Soalan ketiga, bolehkah cikgu memberitahu saya jenis aktiviti estetika yang biasa kanak-kanak lakukan? Art and craft Okey. Kreativiti dan estetika ni actually ada dua kan. Satu art and craft, satu lagi nyanyian lah. Nyanyian, muzik dan pergerakan kreatif. So yang itu memang kita selalu buat jugalah. Kita menyanyi dengan diorang, buat kreativiti. Selalunya kita akan ikut tema. Kalau art and craft juga, ada yang kita buat guna collage, guna capan, guna apa lagi cap jari, banyak aktiviti lagi, guna bahan-bahan semua jadi daripada daun, capan collage daripada daun-daun kering, daripada ranting-ranting kayu. Collage ada banyak lah, banyak jenis, tengoklah daripada dia guna kertas ataupun dia guna bahan-bahan lain. Lagi apa lagi, guna watercolour, guna crayon untuk menghasilkan pelbagai lah. Kalau capan tu pun ada banyak jenis capan, tak semestinya jari je, kadang-kadang kita guna balloon, kita guna daun-daun lah. Soalan keempat, bagaimanakah kemahiran kreativiti dan estetika boleh dilakukan dalam warna bentuk dan stature? Kalau dalam warna tu selalunya kita akan guna pelbagai jenis warna lah. Tapi selalunya dekat kita kalau watercolour kita akan gunakan 3 sahaja. 3 watercolour, merah, warna asas. Merah, biru dengan kuning.
Sebab warna asas ni bila bercampur nanti akan terhasil banyak colour. Jadi kanak-kanak ni akan belajar warna yang dicampur. Dia akan pergi pada sains jugalah di PDP kan. Dia akan lihat warna tu bercampur. Jadi bila warna bercampur terhasil warna lain. Kalau daripada segi bentuk tu, banyaklah kita boleh buat pelbagai bentuk. Untuk awal kanak-kanak ni, bentuk tu diorang tahu ada rupa. Jadi kadang-kadang kita boleh guna macam mana terhasilnya bentuk daun, bentuk, kalau bentuk segitiga keempat tu kita gunakan bahan-bahan yang biasanya saya akan gunakan bahan-bahan mewujud lah untuk kanak-kanak ni buat art. Kalau untuk apa lagi tadi, warna, bentuk dengan tekstur ni sebab bila kita gunakan bahan-bahan mewujud, kanak-kanak tu akan merasa banyak, merasa bahan, merasa kalau kita gunakan daun tu kan ada banyak ada rasa permukaan kan. Jadi dia akan rasa permukaan tu, permukaan yang licin, permukaan yang mana sepatutnya kita akan gunakan untuk tekap. Itu so bila tu kanak-kanak akan banyaklah belajar tentang tekstur. Mungkin kita gunakan beras untuk buat collage. So bila collage tu kan dia rasa gunakan kacang untuk buat collage. Jadi dia merasa pelbagai lah. Okey. Soalan terakhir, apakah cara terbaik untuk melibatkan ibu bapa dalam menyokong perkembangan kreativiti dan estetika kanak-kanak di rumah? Di rumah paling bagi dia orang kerja berkumpulan lah. Kerja berkumpulan means projek bagi satu projek untuk dia orang hasilkan dekat rumah. Contoh macam kita ada buat hasilkan diorama ataupun hasilkan kita panggil apa, arca ataupun kita minta hasilkan macam Merdeka kan, kalau bulan Merdeka tu kita minta hasilkan bangunan-bangunan yang daripada bahan-bahan kos rendah. So minta kanak-kanak ni buat dengan ibu bapa. Itu paling kerap lah kita lakukan projek dengan ibu bapa. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.